Okey, Assalamualaikum semua. Untuk topik hari ini, saya akan menerangkan topik sambungan bagi pangkalan data dan SQL. Okey, topik 4.1.4 hari ini ialah kekardinalan ataupun cardinality antara entiti dalam hubungan. Okey, seterusnya kita tengok apakah standard pembelajaran bagi topik ini. Okey, bagi topik kekardinalan atau cardinality ini, murid boleh mengenal pasti dan menjelaskan kekardinalan ataupun cardinality antara entiti dalam hubungan, terutamanya hubungan one to one ataupun satu kepada satu, dan juga one to many ataupun satu kepada banyak. Okey, setakat kata 3 ni kamu hanya belajar dari setakat 2 hubungan sahaja. Bila kamu dah upgrade kepada sains komputer, kita akan tambah lagi satu, iaitu hubungan many to many. Okey, kita tengok apa itu kekardinalan. Kekardinalan ialah merujuk kepada perhubungan antara entiti-entiti dalam satu pangkalan data. Ini bermaksud kamu dah belajar tentang entiti, kamu dah belajar tentang attribute dan juga bagaimana entiti dan attribute tu berhubung. Jadi kamu dah belajar daripada entiti, ada attribute dia, dah jadi satu gambar rajah hubungan. Kali ni kita nak tengok macam mana satu gambar rajah hubungan ni berhubung dengan satu gambar rajah hubungan yang lain. Itu yang dikatakan sebagai gambar rajah ERD. Okey, entity ERD, entity relation diagram. Okey, jadi maksud kekardinalan ni nak merujuk kepada perhubungan antara entiti dan entiti dalam satu pangkalan data. Entiti bermaksud dalam satu table akan berhubung dengan satu table. Okey, seterusnya. Okey, dalam kekardinalan ada beberapa jenis dan setakat tingkatan 2 kamu belajar 1 dengan 2 saja, iaitu satu hubungan antara satu kepada satu atau one to one, dan ditulis sebagai ni. Nampak tak? Nampak tanda 1, lepas tu ada 2 titik bertindih kepada 1. Okey, kemudian 1 kepada banyak ataupun one to many, jadi ditulis kepada 1 kepada M. Dan juga ada lagi satu hubungan iaitu banyak kepada banyak, many to many. Okey, ditulis dengan M titik bertindih N. Okey, yang ni kamu boleh tahu saja, tapi bila belajar sains komputer nanti kamu akan belajar dengan lebih detail. Okey, itu yang jenis-jenis kekardinalan. Okey, kalau kamu tengok dekat gambar rajah ni, okey, contoh ni adalah contoh gambar rajah hubungan entiti ataupun gambar rajah ERD. Okey, contoh ERD. Yang ni yang dikatakan satu entiti berhubung dengan satu entiti berhubung lagi dengan satu entiti yang lain. Ini maksudnya entiti berhubung dengan entiti. Entiti berhubung dengan entiti, itu yang disebut sebagai kekardinalan. Okey, kalau kamu baca kat bawah ni, dalam gambar rajah di atas, hubungan dilukis dengan simbol rhombus. Dan di dalam rhombus tersebut ditulis kata kerja yang dapat menghubungkan dua entiti. Okey, kan kamu sebelum ni kamu belajar entiti dan attribute. Nampak tak? Entiti dan attribute. Entiti dan attribute. Jadi satu hubungan ni, satu entiti ni berhubung dengan entiti ni kita hubungkan dengan satu simbol rhombus. Ni simbol rhombus ni. Okey, entiti ni berhubung dengan entiti ni dihubungkan dengan satu simbol rhombus. Dalam rhombus ni kita akan menggunakan kata kerja. Okey, yang ni pun nampak tak, ada simbol rhombus menghubungkan entiti ni dengan entiti ni, ada simbol rhombus. Entiti ni dan entiti ni ada simbol rhombus. Okey, dan di situ ada kata kerja. Nanti kita tengok macam mana yang dikatakan hubungan antara entiti dan entiti.
Okey, yang pertama, kita tengok gambar rajah hubungan entiti bagi satu kepada satu atau one to one. Contoh di sini, entiti pelajar dan macam mana dia berhubung dengan entiti ujian. Okey, entiti pelajar dihubungkan dengan entiti ujian melalui satu simbol rhombus dan ditulis perkataan yang menggunakan kata kerja. Jadi dia menunjuk di sini gambar rajah ni menunjukkan seorang pelajar mengambil satu ujian. Okey, bila ada simbol satu-satu tu maksudnya satu orang pelajar mengambil satu ujian. Okey, contoh yang kedua pula kita tengok. Seorang pengetua dia menguruskan satu sekolah. Ada ke pengetua yang jadi pengetua sekolah banyak? Tak, banyak sekolah tak kan? Jadi contoh yang kita boleh guna ialah pengetua pengetua menguruskan sekolah satu kepada satu. Okey. Nampak tak hubungan tu? Entiti ni berhubung dengan entiti. Ini baru ada entiti. Sepatutnya dia ada attribute dia. Okey, ada attribute dia. Ini entiti berhubung dengan entiti. Ini contoh one to one. Seterusnya kita tengok hubungan entiti satu kepada banyak atau one to many. One to many maksudnya satu kepada banyak. Jadi contoh dia bagi kat sini, seorang pelajar meminjam banyak buku. Okey, kita tuliskan dekat gambar rajah ni satu dengan M. Okey, di sini menunjukkan seorang pelajar meminjam banyak buku. Okey, lagi satu contoh. Satu kedai runcit menjual banyak barang. Okey, satu kedai tu dia jual banyak barang. Itu menunjukkan hubungan one to many. Okey, jelas tak setakat tu? Dan satu lagi kita belajar ekstra sikit hubungan many to many atau banyak kepada banyak. Kita akan tulis M kepada N. M kepada N. Jadi contoh dia macam banyak pelajar mengambil banyak ujian. Okey, ramai pelajar dia bukan ambil satu paper je, mungkin dia sejarah, bahasa Melayu, matematik, geografi. Itu contoh dia lah. Banyak pelajar mengambil banyak ujian. Lagi satu contoh, ramai pelajar atau banyak pelajar mendiami banyak asrama. Okey, kita boleh buat juga yang ni hubungan one to one di mana seorang pelajar mendiami satu asrama. Seorang pelajar dia takkanlah duduk banyak-banyak asrama, dia duduk satu je kan. Tapi kalau dah ramai pelajar, mungkin dia duduk dekat banyak asrama. Ataupun kita boleh juga ramai pelajar mendiami satu asrama pun boleh hubungan many to one. Tu lebih kurang sama. Okey, faham tak? Okey, yang saya katakan tadi one to one. Okey, one to one. Kemudian one to many. Dan yang ketiga ialah many to many. Okey, itu yang dimaksudkan kekardinalan. Hubungan antara entiti yang dihubungkan melalui simbol rhombus dan kita akan tulis, kita kena guna kata kerja. Ataupun kalau kamu tak tulis mengambil, contohnya pelajar mengambil ujian. Kalau tak nak tulis mengambil, tak apa, kamu tulis pelajar ambil ujian. Pun dibenarkan. Tapi kena guna kata kerja. Okey, sebelum kita tamat, ada tugasan sikit untuk kamu. Okey, di mana? Kamu baca pernyataan ni. Murid yang mengambil mata pelajaran ASK telah diminta oleh guru untuk menyediakan folio digital tentang pangkalan data. Semua murid perlu mematuhi syarat-syarat berikut. Setiap murid perlu menyiapkan satu tugasan. Setiap murid boleh merujuk kepada pelbagai jenis sumber untuk mendapatkan maklumat. Dan yang ketiga, guru menyimak folio yang dihantar oleh semua murid. Okey, ini maklumat daripada soalan ni. Soalannya, berdasarkan maklumat tersebut, yang pertama, kena pasti jenis kekardinalan bagi setiap pernyataan. Dan yang kedua, lukis gambar rajah hubungan entiti bagi ketiga-tiga situasi. Okey, saya harap kamu dapat menyelesaikan
tugasan saya dan kamu faham apa yang cuba saya sampaikan dalam topik kekardinalan hari ini. Okey, sekian saja daripada saya, Cikgu Wawa. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.